ilaha illallah, bermula selebih-lebih zikir la ilaha illallah. Ini hak pandangan jumhur. Selebih-lebih zikir la ilaha illallah. Sebagaimana Nabi bersabda dalam hadis yang lain, afdalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah, bermula selebih-lebih barang yang aku kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan barang yang berkata oleh nabi-nabi sebelum aku. Nabi kata selebih-lebih barang yang aku kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan barang yang nabi-nabi sebelum aku berkata. Apa dia selebih-lebih? La ilaha illallah. Itulah selebih-lebih zikir la ilaha illallah. Miftahul jannah la ilaha illallah. Anak kunci syurga la ilaha illallah. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang akhir kalamnya dengan la ilaha illallah, nescaya akan masuk syurga. Ini hak paling lebih sekali adalah la ilaha illallah, yang dipanggil sebagai kalimatut tauhid. Kalimatut tauhid. La ilaha illallah dia panggil kalimatut tauhid. Apa dia kalimatut tauhid? Kalimah yang menunjukkan ke atas keesaan Allah Subhanahu wa taala. Kan orang bercakap, kami ni nak bawa kalimah tauhid. Kami datang ni nak bawa kalimah tauhid. Apa makna kami nak bawa kalimah tauhid? Bukan kami nak bawa tulisan tu. La ilaha illallah. Wak matulis khok molek, bubuh dalam frame, kemudian kami pun bawa. Gitu? Bukan. Kami nak bawa agama Allah Subhanahu wa taala, yang mana agama Islam ni dia panggil agama tauhid. Jadi kami nak bawa kalimah la ilaha, kami nak bawa agama Allah yang merangkumi Islam, iman dan ihsan, yang dibina atas la ilaha illallah. Ada ni. Disebut kata kalimah tauhid, bukan hanya kalimah tu semata-mata. Bukan hanya mentauhidkan Allah semata-mata, tapi kalimah tauhid ni menjadi asas kepada agama. Menjadi asas kepada agama yang merangkumi Islam, iman dan ihsan. Bukan agama ni tauhid, iman saja, bukan. Agama merangkumi Islam, iman dan ihsan. Kami datang nak bawa kalimah tauhid dengan bahawa kami datang nak bawa agama. Nak bawa berkaitan dengan Islam, nak bawa berkaitan dengan iman, nak bawa berkaitan dengan ihsan. Itu makna kami bawa kalimah tauhid. Jadi la ilaha illallah yang menjadi asas kepada agama dipanggil kalimatut tauhid. Jadi selebih-lebih zikir adalah la ilaha illallah. Ini hak pandangan jumhur. Hak saya sebut tadi ada pandangan yang menyatakan bahawa alhamdulillah adalah selebih-lebih zikir, lebih daripada la ilaha illallah. Tapi ini bukan pandangan kebanyakan ni. Tapi kok jalan mana? Kebanyakan ulama selebih-lebih zikir la ilaha illallah. Kenapa pula ada pandangan yang berbeza? Lebih afdal la alhamdulillah lagi daripada la ilaha illallah. Jalannya kok mana? Jalannya kalimatut tauhid la ilaha illallah, dia mengandungi tauhid sahaja. Mana ni? Tapi tadilah tersebut mengandungi agama lah. Tapi anda cerita hak semata-mata kalimah tu mengandungi tauhid. Adapun alhamdulillah, dia mengandungi tauhid dan pujian. Pujian tu jelas. Alhamdulillah mengandungi pujian. Tapi di alhamdulillah juga mengandungi tauhid. Dia kira tu. La ilaha illallah adalah mengandungi tauhid.
Alhamdulillah, hak jelasnya adalah mengandungi pujian. Tu jelaslah. Tak bukan pujian saja, dan juga mengandungi tauhid. Di situ. Mengandungi tauhid. Tauhidnya kat mana? Sekalian pujian tertentu bagi Allah Subhanahu wa taala. Sekalian pujian tertentu bagi Allah Subhanahu wa taala, dengan bahawa kesemua perkara datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua perkara datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Bukan tauhid di situ. Itu tauhid. Bahkan alhamdulillah ni adalah ucapan mereka yang melangkah kepada syurga. Ucapan mereka yang melangkah kepada syurga adalah alhamdulillah. Hak kita biasa tu kan, di hujung doa tu, di hujung doa kita bacanya wa akhiru da'wahum anilhamdulillahi rabbil alamin. Dan akhir seruan mereka, yakni ahli syurga, adalah alhamdulillahi rabbil alamin. Ada. Wa akhiru da'wahum anilhamdulillahi rabbil alamin adalah ayat Al-Quran. Akhir seruan mereka siapa situ? Kembali kepada ahli syurga. Apakah akhir seruan ahli syurga? Alhamdulillahi rabbil alamin. Ada ni. Kan di hujung doa tu. Cuma kadang-kadang orang sekarang ni ditukar sikit. Bukan wa akhiru da'wahum wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Dan akhir seruan kami ialah sesungguhnya segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Bermula akhir seruan kami ialah bahawa segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Jadi digi kepada wa akhir da'wana. Kamilah. Kami hak akhirnya. Tapi kalau kita tukar wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin, dia tak jadi ayat Al-Quran dah. Nak comel jangan tukarlah. Maknanya masih lagi hujung doa kita tu zikirlah doa, tapi kekal ianya sebagai ayat Al-Quran. Tapi ayat di situ hum kembali pada ahli syurga. Tak apalah kita baca sebagaimana Al-Quran kata. Wa akhiru da'wahum. Ada gitu. Ada pula orang peseng wa akhiru da'wana da'wahum anilhamdulillahi rabbil alamin. Tak jadi ayat Quran juga. Kekalkan dengan ayat Al-Quran, itu lebih afdal. Biarlah hum di situ bukan kita. Yang kita nak wa akhiru da'wana, dan akhir seruan kami ialah bahawa segala pujian bagi Allah Tuhan sekalian alam. Kau kami lah, tak apa pakai ayat Quran. Wa akhiru da'wahum, akhir seruan mereka itu ahli syurga. Itu ayat Al-Quran, kekal seumpama tu. Tapi nak ceritanya orang masuk syurga di akhir dengan alhamdulillahi rabbil alamin. Ini kedudukan alhamdulillah. Yang ada panggil mengatakan lebih afdal daripada la ilaha illallah, sebab alhamdu mengandungi tauhid dan mengandungi pujian. Apabila segala pujian tertentu ataupun milik bagi Allah Subhanahu wa taala, apa maksudnya? Maksudnya mengandungi tauhid. Ini dalam suratul Fatihah kita tu. Alhamdulillah mengandungi tauhid. Rabbil alamin, apa mengandungi tauhid? Rabbil alamin mengandungi tauhid. Yang dipanggil tauhid rububiyah. Rabbil alamin.
Rabbil alamin itu mengandungi tauhid rububiyah. Yang mana asas tauhid rububiyah mengesakan Allah pada perbuatan. Itu pun tauhid. Begitu juga dengan kita memulai Fatihah kita dengan Bismillahirrahmanirrahim. Tu panjang tu nak bicara bab tauhid di situ. Panjang nak bicara bab tauhid di situ, yang mana ada di kalangan imam-imam ulama-ulama tafsir mendatangkan makna bismillah yang dimulakan dengan ba tu, dengan lil musahabah ke lil isti'anah ke, atau dia bahas panjang. Tapi ada di kalangan ulama tafsir mendatangkan makna di situ dengan bi kana ma kana wa bi yakunu ma yakunu. Itu ada dalam pembicaraan dalam kitab Tuhfatul Murid, ada pembicaraan tu. Bi kana makana wa bi yakunu ma yakunu. Dengan sebab akulah Allah Taala kata telah ada barang yang ada dan lagi akan ada barang yang akan ada. Dengan aku ni Allah Taala belaka. Itu dinyatakan dalam kitab Tuhfatul Murid, yang mana pada bismillah tu dipanggil isyaratun ila jami'il aqaid, isyarat pada sekalian pegangan, yang mana di situ mengenangi tauhid. Apabila semua tu datang daripada Allah, mengandung isyarat pada sekalian akidah, dengan makna Allah Ta'ala bersifat dengan sifat kesempurnaan. Sebab apa? Sebab semua perkara yang telah ada, lagi akan ada, datang daripada aku, datang daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Pastilah Allah bersifat dengan sifat kesempurnaan, maha suci daripada sifat kekurangan. Jadi di situ pun mengandungi juga tauhid. Yang kita mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, kemudian disusuli dengan Alhamdulillah. Selain daripada pujian, juga mengandungi tauhid Rabbil Alamin. Itu tauhid rububiyah. Asasnya mengesakan Allah pada perbuatan. Ni suratul Fatihah, surah Makkiyah, surah yang diturunkan sebelum Nabi kita hijrah ke Madinah. Suratul Fatihah, surah yang mengandung akidah pegangan. Tak ada ni. Tidak ada Nabi kata satu surah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala di dalam kitab-kitab Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang menyamai dengan kelebihan suratul Fatihah. Tidak ada. Kita bunyi kelebihan surah kok, surah Qul Huwallah, surah Kuliah, surah Yasin. Tu lebih belaka ayat Al-Quran. Tapi tidak ada satu surah yang menyamai kelebihan suratul Fatihah. Sama ada surah Qul Huwallah ke, sama ada surah Kuliah ke, sama ada surah Yasin ke, tidak ada yang menyamai kelebihan suratul Fatihah. Kita tak berapa cerita waktu tu dah. Baca Qul Huwallah 3 kali seperti membaca satu Al-Quran. Lepas tu suratul Fatihah. Suratul Fatihah ni dia mengandungi 7 dasar. 7 dasar besar dalam agama, yang mana satu Al-Quran tak lari daripada 7 ni. Jadi maknanya satu Al-Quran terkandung pengertian dalam suratul Fatihah 7 ayat. Kemudian 7 ayat tu pula terkandung di dalam pengertian Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim pula terkandung di bawah pengertian ba, bismillah di awal tu. Ada ni. Kalau suratul Fatihah ni tak ada kelebihan yang istimewa seumpama ni, macam mana disyariatkan dalam tiap-tiap rakaat satu je surah, suratul Fatihah.
rakaat ada 17 sehari semalam. Tak masuk sembahyang sunat lah ni, sembahyang fardu. 17. Kenapa tak 17 surah? Tak. Suratul Fatihah. Sembahyang jenazah, Suratul Fatihah. Tak ada surah lain. Suratul Fatihah. Ni kita faham lah. Maknanya keistimewaan, kelebihan Suratul Fatihah, surah yang mengandungi akidah pegangan. Selain daripada untuk memastikan rukun Fatihah kita menepati dia punya syarat-syarat dia, nanti kita akan bicara di kitab yang kedua, rukun Fatihah dan syarat-syarat bagi rukun Fatihah. Jadi untuk mencukupkan syarat bagi rukun Fatihah di antaralah berkaitan dengan pelihara huruf, pelihara tasydid. Banyak lagi lah wajib kena pelihara. Hak berkaitan dengan syarat rukun membaca Fatihah. Jadi kita nak memelihara huruf, nak memelihara makhraj, nak memelihara tasydid, kita perbetulkan bacaan Fatihah. Tapi bukan itu sahaja syarat untuk sah rukun qauli membaca Fatihah. Tapi itu di antaranya. Kita bukan hanya membetulkan bacaan Fatihah untuk mencukupkan syarat bagi rukun qauli Fatihah. Kita mestilah berakidah dengan akidah Suratul Fatihah. Kalau tidak berakidah dengan akidah Suratul Fatihah, bukan kata sembahyang kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun Suratul Fatihah yang kita baca tu comel, bukan Suratul Fatihah akan melaknat orang yang membaca tanpa berakidah dengan Suratul Fatihah yang dibaca. Pada ni kita nak memahami akidah Suratul Fatihah, ngajilah sifat 20. Ngaji 40, kita akan berpegang dengan akidah Suratul Fatihah. Terutama sekalinya hak tauhid rububiyah tu, mengesakan Allah pada perbuatan. Jadi termasuk juga tauhidnya alhamdulillah. Segala-gala pujian tertentu, segala-gala pujian milik Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa? Sebab kesemuanya adalah datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Rabbil Alamin, kita terjemah kapung biasanya Tuhan bagi sekalian alam. Tuhan bagi sekalian alam. Apa dia Tuhan? Apa di sekalian alam? Sekalian alam ni alam apa? Alam cakrawala. Tak? Alam apa panggil? Alam semesta. Tak apa nak faham molek gitu. Kemudian Rabb, Tuhan. Tapi kita terjemah ilah pun Tuhan juga. La ilaha illallah. Tiada Tuhan melainkan Allah. Jadi ilah Tuhan juga, Rabb Tuhan juga. Walhal Rabb lain, ilah lain. Yang mana orang mukmin mestilah melengkapi tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah dan juga tauhid uluhiyah. Ini orang mukmin. Pandai ni. Mestilah melengkapi tauhid rububiyah dan tauhid uluhiyah. Yang mana tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah ni terkandung dalam kaedah sifat 20. Terkandung dalam kaedah sifat 20. Nak ada kedua-dua tauhid rububiyah dengan uluhiyah ni, kena ngaji molek kaedah sifat 20. Jangan duk cerita tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tambah kaedah sifat 20. Lepas tu nak ambil kau jalan mana tauhid rububiyah uluhiyah tanpa kaedah sifat 20. Akhirnya mulut duk cakap tauhid rububiyah yang asasnya adalah mentauhidkan Allah pada perbuatan. Tiba-tiba mulut duk cakap tauhid rububiyah mensyirikkan Allah pada perbuatan. Sebab apa ni? Sebab dia tidak memahami sebenar-benarnya tauhid rububiyah uluhiyah. Yang menjadi asas kepada orang mukmin. Orang mukmin kena lengkap kedua-dua ni. Tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah. Yang kita nak mentauhidkan kedua-dua ni, kaedah sifat 20. Jadi Rabb lain, ilah lain.
Rabb ni kalau kita terjemahlah, Tuan yang hakiki, Tuan yang sebenar-benar. Ilah ni kita perasan tau. Kita terjemah la ilaha illallah. Kita terjemah tu kan, tiada Tuhan yang berhak disembah ke kita? Ataupun tiada Tuhan yang disembah dengan sebenar melainkan Allah. Bukan kita? Kan kita kan terjemah kita ni la ilaha illallah, kita bukan hanya terjemah pendek tiada Tuhan melainkan Allah. Kita terjemah tiada Tuhan yang disembah dengan sebenar melainkan Allah. Kan itu terjemahan kita. La ilaha illallah, tiada Tuhan yang disembah dengan sebenar melainkan Allah. Ambil mana pula tu Tuhan yang disembah dengan sebenar tu? La, tiada. Ilaha, Tuhan je situ. Illa, melainkan Allah. Tiba-tiba panjang pula jadinya. Tiada Tuhan yang disembah dengan sebenar. Ambil mana tu yang diterima sebenar tu? La, tiada. Ilaha, Tuhan. Illa, melainkan Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi kita terjemah tiada Tuhan yang disembah dengan sebenar. Itulah di makna ilah. Apa ilahnya? Al-ma'budu bihaqqin. Itu ilah. Yang disembah dengan sebenar. Itu ilah. Ilah ni hak kita terjemah tu lah. Tiada Tuhan yang disembah dengan sebenar. Jadi Tuhan yang disembah dengan sebenar, itulah makna kepada ilahun. Apa ilahun ni? Al-ma'budu bihaqqin. Itu bahasa Arab. Bunyi Arab lah sikit. Apa dia al-ma'budu? Yang disembah bihaqqin, dengan sebenar. Tu Melayu. Makna kita terjemah la ilaha illallah tu, ilah terjemah dengan Tuhan yang disembah dengan sebenar. Al-ma'budu bihaqqin. Manakah Tuhan yang disembah dengan sebenar? Tuhan yang bersifat dengan istighna, yang terkaya daripada segala-gala. Tuhan yang bersifat dengan iftikar, yang berkendak kepadanya oleh tiap-tiap segala-galanya. Istighna iftikar ni lah dalam kaedah sifat 20. Itu ilah. Rabb, Tuan yang hakiki. Apa makna Tuan yang hakiki? Hak dia belaka. Hak dia belaka. Itu panggil apa ni? Asasnya mentauhidkan Allah pada perbuatan. Hak dia belaka. Apa dia hak dia belaka? Segala-gala hak dia belaka. Bukan hak ni semata-mata milik. Apa yang berlaku mari daripada Allah Ta'ala belaka. Gerak dia apa perkara yang berlaku datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab apa? Kesemua yang berlaku perbuatan Allah Ta'ala jua. Zahir perbuatan kita, yang berlaku tu perbuatan Allah, termasuk diri perbuatan kita, termasuk diri gerak diam kita perbuatan Allah. Nanti dia ni pegangan kita, tauhid rububiyah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ini pegangan kita. Kalau kita duk cakap saya tu, itu cakap asbab tak ada salah pun. Jangan balik cakap pening pula. Balik cakap pening. Syomel siapa buat? Siapa lagi? Mudah ngaji tauhid rububiyah ke? Allah lah buat. Oh, ingat ke mak buat? Mak apa? Mak makhluk tak payah bekah. Oh, jangan pening pula dengan gitu. Kita lah. Siapa masuk sedar hari ni? Kita lah. Tu cakap sebab tak ada salah. Pegangan kitanya sekalian yang berlaku adalah perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu Rabbil Alamin. Tauhid rububiyah, mengesakan Allah pada perbuatan. Dalam suratul Fatihah kita tu. Khalik hanyalah Allah. Allah khalik pada af'alil makhluqat. Dalam kitab Kifayatul Awam, Allah Ta'ala khalik bagi sekalian perbuatan li af'alil makhluqat. Bagi sekalian perbuatan makhluk, Allah lah khalik. Mana makhluk? Minal anbiya'i wal malaikati wa ghairihima. Dalam kitab Kifayatul Awam.
Mana kata makhluk-makhluk? Yang mana perbuatan makhluk ni ialah perbuatan Allah. Mana makhluk? Daripada nabi-nabi. Yang berlaku di nabi, perbuatan Allah. Daripada malaikat-malaikat, perbuatan malaikat ialah perbuatan Allah. Malaikat makhluk sebagaimana kita manusia. Makhluk tak bekas sama sekali. Menurunkan hujan, menurunkan rezeki, meniupkan roh, mematikan. Itu semua perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Makhluk tak bekas sama sekali. Letak malaikat, turunkan hujan, turunkan rezeki, tugas-tugas malaikat itu hanya zahir sahaja. Hakiki khalik hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Ingat baik situ. Tapi dalam kitab Kifayatul Awam tu hanya Allah jua khalik bagi sekalian perbuatan makhluk. Mana makhluk ni? Nabi-nabi, malaikat. Kenapa didatangkan nabi-nabi dan malaikat? Takut kita salah faham. Hak perbuatan nabi, nabi bekas. Hak perbuatan makhluk, malaikat bekas. Tak. Khalik hanyalah Allah. Allah khaliqu kulli syai. Allah yang menjadikan sekalian perkara. Mati molek situ. Didatangkan bayan, nak menerangkan makhluk ni siapa? Di antaranya minal anbiya daripada nabi-nabi, wal malaikati dan malaikat-malaikat, wa ghairihima, barulah selain daripada kedua-dua, selain daripada nabi-nabi dan malaikat. Hak lain-lain tu semua sekali lah. Tapi kenapa didatangkan, dibayangkan makhluk dengan nabi-nabi, dengan malaikat? Takut tersalah faham. Tengok nabi ni macam Tuhan juga. Nabi ni khalik juga. Bukan nabi makhluk. Malaikat ni macam Tuhan juga. Malaikat ni ni mewi bekas. Tak, malaikat pun makhluk bekas sama sekali. Ini keesaan pada perbuatan mati molek ni. Ini akidah kita. Mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala pada zat, pada sifat dan juga pada perbuatan. Nak mati kejap tu pada perbuatan. Nak mentauhidkan Allah pada perbuatan, ngajilah sifat 20, pembicaraan wahdaniyah, pembicaraan kudrah, pembicaraan iradah, pembicaraan ilmu. Lengkap pembicaraan berkaitan dengan qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Betul kata orang mukmin kena lengkap tauhid rububiyah dan uluhiyah. Nak melengkapkan tauhid rububiyah dan uluhiyah, kena kaedah sifat 20. Untuk melengkapkan tauhid rububiyah dan juga tauhid uluhiyah, untuk menjadi orang yang mukmin, orang yang sebenar-benar, orang yang beriman. Jadi alhamdulillah tu sendiri, selain daripada pujian, alhamdulillah juga mengandungi tauhid, mengesakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kira-kira kita ni masih lagi alhamdulillah lah. Masa kita cukup, kita kena berhenti ya. Kita ada 3 kitab. Tadi pula terlewat sikit. Semalam kan air banjir di Kuala Terengganu kan. Banjir di Kuala Terengganu. Saya semalam lepas isyak balik daripada Masjid Abidi, Masjid Putih. Masa tu dah baru lagi. Dia mula hujan masa mak isyak dah. Jadi saya balik lepas isyak tu pun tengok air bertakung dah. Lalu kok kapung Cina ada dah bertakung air. Kalau hujan lebat lama-lama ni, kena tengok dalam FB kemudian tu kena tutup jalan. Ini duk mikir dah buat gini. Tunggu awal sikit. Ke tak sapa di masjid ke besar gini ni. Takut tak sapa. Tengok pula panjang kereta kena ni traffic light pula tidak berfungsi. Tidak berfungsi. Traffic light out Maiding pun tidak berfungsi. Traffic light lagi Sabasung pun tidak berfungsi. Tak berfungsi. Tapi ada polis lah. Jadi cemas kau tengok panjang. Tak siapa pukul 9 di masjid ni. Nak jagalah masa. Biasa siapa pukul 9 sungguh. Dan kalau dah tahu dah bermasalah, hak turun pukul 8.30 turun pukul 8 pula. Begitulah. Ni turun macam biasa, lepas tu nak wisapa macam biasa, tak jadi dah lah. Tak jadi. Tapi duk mikir tadi tu takut tak boleh nak sapa. Pernah saya pergi mengajar di Masjid pada Kolang, ada satu tahun tu tak lagi.
Air bertakung. Memang tak lagi sungguh. Carilah jalan kot dalam kapung. Boleh sampai jugalah. Pusing jalan kot dalam kapung. Tapi orang hok mari belajar balik semula sebab dia tak tahu jalan kapung. Dia tak tahu jalan kapung. Orang bukan orang situ kan, orang jauh. Bila dah tak lagi dia kata ustaz tak lagi juga dia kata. Dia pun balik. Apa tak lagi saya masuk jalan lain pula jalan kapung. Dan dia tak tahu jalan kampung. Dia letaknya, dia kata saya tak pergi juga. Memang kalau ikut jalan tu saya tak pergi juga. Memang jalan tu tutup. Hak depan sekolah Teluk Menara tu kan situ air takung kan. Saya masuk dalam kampung, boleh ngajar juga. Dahlah kita kadang-kadang dengar cerita orang dulu-dulu. Istiqamah belajar mengarung air kitab buat atas kepala. Kadang-kadang kitab tu junjung. Mengarung air. Nak pergi mana? Nak pergi belajar. Apa gitu no. Orang dulu punya, dia punya hemah dia. Istiqamah belajar, mengarung air pun tetap pergi belajar. Tu baru ia sungguh. Kita bila mengarung airnya, mengarung kaki tu adalah air takung tu dah. Tu pun takut dah dia kata serung. Semalang ada orang pindah Semalang tau. Ada orang pindah kan? Ada gambar. Ada perpindahan. Ada kat sini kena. Hak air masuk rumah setakat lutut lah, setakat apalah. Oh cemas lah semalam. Tapi alhamdulillah pagi ni dak curah orang panggil. Kalau pagi ni curah, memang gelak gambar lah nampak raya kita. Kan pagi tadi kan dicurahkan. Wah, tu dah lama tu. Ini kitab Hidayatus Sibyan muka surat 12. Kemudian kita berhenti hari tu di tengah hari tu dah. Surat 16 baris yang ke-10 daripada atas. Di tengah sikit kita berhenti tu. Surat 16 baris yang ke-10 daripada atas. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Dan seumpama sembahyang Jumaat yang wajib ta'ayyun nafsah, sembahyang kasar, kerana wajib padanya pada sembahyang kasar niat kasar. Demikianlah niatnya tercampur dengan niat hari Jumaat. Usalli fardhu Jum'ati imaman atau makmuman. Artinya saja aku sembahyang fardu Jumaat, saja aku sembahyang dipanggil kasar, fardu dipanggil ta'arruf, Jumaah dipanggil ta'ayyun. Aku imam kalau kita imam, atau aku makmum kalau kita makmum, itu dipanggil ta'ayyun nafsah. Usalli fardhu zuhri atau fardhu asri atau fardhu isya'i maksuratan atau rak'ataini. Artinya saja aku semayang fardu zuhur, saja aku semayang qasa, fardu ta'arruf, zuhur ta'ayyun, atau fardu asar atau fardu isya'. Mana ta'ayyun nafsahnya dikasarkan. Kita nak gini dah. Saja aku semayang fardu zuhur kasar. Gitulah. Atau 2 rakaat. Pilih. Atau 2 rakaat. Saja aku semayang fardu zuhur 2 rakaat. Tadi. Niat kasar ataupun niat 2 rakaat dia panggil ta'ayyun nafsah. Menentukan diri itu kasar sembahyang. Kasar dipendekkan semayang 4 rakaat zuhur, asar, isyak kepada 2 rakaat. Bicara jamak, bicara lain. Jangan jadi capur ni. Kita bicara sekarang kasar. Hak semayang 4 rakaat dipendekkan jadi 2 rakaat. Adapun jamak tu himpun
antara sembahyang zuhur dengan sembahyang asar, antara sembahyang maghrib dengan sembahyang isyak. Itu jamak himpun. Lepas tu kasar jamak hak tulis tidak. Orang kasar tidak semestinya dia kena jamak sembahyang. Dan ada yang sembahyang boleh dijamakkan tetapi tidak boleh dikasarkan. Cuma sembahyang yang boleh kasar pasti boleh jamak. Sebaliknya, sembahyang yang boleh jamak tidak semestinya boleh kasar. Sembahyang yang cukup syarat. Cukup syarat barulah boleh kasar. Sebab kasar ni pun ada syarat dia. Jamak pun ada syarat dia. Sebagaimana kita sembahyang berjemaah, wajib belajar syarat berjemaah. Sebagaimana kita sembahyang Jumaat, wajib belajar syarat Jumaat. Begitu juga kita sembahyang jamak dan kasar, wajib kena belajar syarat jamak dan kasar. Dia ada syarat dia. Jadi sembahyang yang cukup syarat kasar, boleh kasar sembahyang, pasti boleh jamak. Tapi tidak semestinya orang sembahyang kasar dia mesti jamak, tidak semestinya. Dia cukup syarat. Kemudian dalam waktu zuhur dia sembahyang kasar, zuhur 2 rakaat. Tapi dia tidak jamak. Masuk waktu asar pula dia sembahyang asar pula dalam waktu asar. Kasar pula. Mana apa? Kasar tanpa jamak. Bukan itu yang lebih afdal. Mana sembahyang yang cukup syarat untuk kasar pasti boleh jamak, tapi tak semestinya jamak. Bukan kasar tanpa jamak itulah hak lebih afdal. Pada ni. Adapun yang boleh jamak tidak semua boleh kasar. Mana boleh jamak? Contoh sekarang hujan. Hujan boleh jamak. Jamak takdim zuhur dan asar, jamak takdim maghrib dan isyak. Jamak takhir tak boleh. Tapi boleh kasar ke tidak? Tidak boleh. Jamak kerana hujan boleh jamak, tapi kasarnya tidak boleh. Satu laginya jamak kerana sakit. Jamak kerana sakit, takdim pun boleh, takhir pun boleh. Kasar boleh ke? Tak boleh jamak. Pandai ni. Atau kata jangan wi bolong. Jangan wi capu. Tak boleh nak beza antara kasar dan jamak. Kasar jamak kasar lah. Jangan buat gitu. Sebab saya pernah ditanya, betul ke Ustaz, orang sakit hak zuhur 4 rakaat boleh buat 2 rakaat, hak asar 4 rakaat boleh buat 2 rakaat, isyak pun boleh buat 2 rakaat? Betul ke orang ngajar gitu? Dengar tu terfaham dah. Dengar terfaham dah. Dia yang salah faham, bukan orang mengajar tu. Orang mengajar tu kata orang sakit boleh jamak, dia faham tak kasar? Nanti dia tanya, betul tak Ustaz? Ada orang ngajar zuhur 4 rakaat boleh buat 2. Maknanya orang yang ngajar tak kata gitu. Bukan salah dengar, betul dia dengar tu, dia salah faham. Salah dengar lain. Salah dengar lain. Ini dengar tak salah, faham yang salah. Orang ustaz ngajar tu sakit boleh jamak. Lah boleh jamak. Boleh jamak. Dan boleh buat 2 rakaat dia kata. Tu dia yang salah faham. Bukan dia salah dengar. Sebab dia kata orang mengajar kata orang sakit boleh jamak dan kasar. Dia tak kata. Dia kata orang mengajar kata boleh jamak, dia fahamnya boleh buat 2 rakaat juga. Sebab jamak boleh buat 2 rakaat. Tu dia yang salah faham. Mana sakit jamak boleh, kasar tidak ada. Itu kena beza molek antara kasar dan jamak. Pada ni. Jadi kita bicara ta'ayyun nafsah ni bicara kasar. Bicara niat jamak tu bicara lain. Dia bicara niat jamak bicara lain. Kita nak bicara sekarang ni niat yang wajib ketika takbiratul ihram. Ni. Kita bicara sekarang niat ada 4 martabat.
Martabat yang pertama qasad sahaja, martabat yang kedua qasad dan ta'ayyun, martabat ketiga qasad ta'arud ta'ayyun, martabat yang keempat qasad ta'arud ta'ayyun ta'ayyun nafsah. Empat martabat serta bahagian-bahagian ni wajib kita niatkan dalam takbiratul ihram. Adapun niat jamak tak syarat dalam takbiratul ihram, itu bicara lain. Niat kasar ta'ayyun nafsah wajib niat dalam takbiratul ihram. Kalau tak niat kasar, tak niat 2 rakaat, semayang sah tetapi jadi semayang tamam. Bunyi tamam pun hangguklah. Kasar lawan dia tamam. Bukan tamam nama orang ni, nama pelakon dah. Bukan tamam nama orang ni. Kasar dipendekkan, tamam hak sempurna, itulah 4 rakaat itulah. Dah dia kena bunyi bahasa Arab juga. Jangan bunyi standard kau sikit. Tu tak boleh kasar gitu, kena tamam. Tamam pening gitu. Tamam tu sempurna. Mana tamamnya? Zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, tu dipanggil tamam. Ada ni. Dia lupa niat kasar dalam takbiratul ihram, maka sembahyangnya wajib tamam. Jadi kita bicara sekarang juzuk-juzuk bahagian-bahagian niat yang kita wajib niat dalam 4 martabat ni dalam takbiratul ihram. Jadi martabat yang keempat dalam takbiratul ihram wajib niat 4 juzuk, 4 bahagian, qasad, ta'arud, ta'ayyun dan ta'ayyun nafsah. Yang kita bicara terdahulunya berkaitan dengan sembahyang Jumaat. Imam wajib niat imam, makmum wajib niat makmum. Imam pun boleh niat berjemaah, makmum pun boleh niat berjemaah. Niat berjemaah pun tak apa dah. Saja aku semayang fardu Jumaat berjamaah. Imam niat seumpama tu boleh. Makmum pun saja aku semayang fardu Jumaat berjamaah. Tapi imam niat berjamaah, makmum niat berjamaah, makna tak sama. Imam niat berjamaah tapi imam di hadapan mengepalai. Makmum niat sama tu, niat berjemaah tapi lain makna dia. Makmum yang mengikuti, tapi sama-sama boleh niat berjemaah. Imam, makmum boleh niat berjemaah. Tak syarat kata imam wajib niat imam. Tak. Niat imam pun boleh, niat berjemaah pun boleh. Makmum wajib niat makmum, makmum niat makmum pun boleh, niat berjemaah pun boleh. Niat mengikut pun boleh, niat bersama pun boleh. Saja aku sembahyang Jumaat mengikut imam, saja aku sembahyang fardu Jumaat bersama imam. Banyak niatnya. Tapi tak payah banyak-banyak lah. Saja aku sembahyang fardu Jumaat makmum. Cukup lah tu. Tapi adakah satu niat aja? Tak. Niat makmum boleh, niat berjemaah boleh, niat mengikut boleh. Niat bersama pun boleh. Niat bersama pun boleh. Niat saja aku sembahyang Jumaat mengikut. Mengikut ni kena tak sebut mengikut imam? Dah, ada satu pandangan. Dah. Niat mengikut tak apa dah. Kena dak idafat kepada al-imam, niat mengikut imam. Kena sandar pada imam. Dah cukup dah. Dah kamu mengikut siapa? Mengikut siapa lagi? Mengikut imam lah. Ayo royak dah imam tu. Saja aku sembahyang fardu Jumaat mengikut. Ada setengah pandang tak boleh. Dia kena sebut mengikut imam. Jadi pelbagai niat. Bukan seniat ni. Jadi sembahyang Jumaat syarat sah dia berjemaah, maka dalam takbiratul ihram wajib niat berjemaah, niat imam ataupun niat makmum. Cuma dalam kitab kita ni didatangkan sembahyang Jumaat sahaja. Dia begini. Hak kata ta'ayyun nafsah, menentukan dirinya menjadi imam, menentukan dirinya menjadi makmum, ini wajib dalam takbiratul ihram.
bagi sembahyang yang syarat sahnya berjemaah. Dia kena letak kat tu. Semayang zuhur, qasar, ta'arud, ta'ayyun. Saja aku semayang fardu zuhur. Niat berjemaah bukan syarat untuk sah rukun niat ketika semayang fardu zuhur. Sebab dia zuhur bukan syarat sahnya berjemaah. Berbeza dengan Jumaat. Jumaat syarat sahnya adalah berjamaah. Jadi sekarang ni sembahyang yang syarat sahnya berjemaah bukan hanya sembahyang Jumaat. Di antara sembahyang yang syarat sahnya berjemaah, di antaranya sembahyang ulang, i'adahkan sembahyang, ulang sembahyang. Sembahyang dah fardu tu siap-siap, nak sembahyang pula ulang. Ada ni. Yang mana sembahyang ulang syarat sahnya berjamaah. Ada ni. Apabila syarat sah berjamaah kita fahamlah. Kalau tidak berjamaah tidak sah lah. Contoh Jumaat. Sembahyang Jumaat syarat sahnya ada 6. Di antara syarat sah Jumaat adalah berjamaah. Jadi kalau Jumaat kita buat seorang tak cukup syarat sah. Lepas tu kalau cukup syarat sah apa hukum semayang tu? Faham lah. Syarat sah tak cukup tak sah lah. Tak sah daripada awal ni bukan batal. Sebelum lepas kan. Batal ni lain. Sah molek-molek jadi batal tengah. Tak cukup syarat daripada awal, dia tak panggil batal, dia panggil tidak sah. Ada ni. Saya contoh minggu lepas ni. Dia sembahyang lupa. Sebelum tu dia sudah kentut contohnya. Lepas saat sembahyang Allah tadi bila pula ambil sembahyang baru, kentut dah sebelum tu. Maka sembahyangnya tidak cukup syarat sah, suci daripada hadas kecil. Maka sembahyangnya batal ke? Tak. Tidak sah. Tak panggil batal. Dia tidak sah daripada awal kerana tidak cukup syarat sah daripada awal. Hak batal ni cukup syarat sah. Dia sembahyang dalam keadaan suci daripada hadas. Tengah-tengah sembahyang kedatangan hadas, kentut, batal lah sembahyang. Apa panggil batal? Ada ni. Jadi kalau syarat sah tidak cukup, maka sembahyang itu tidak sah. Jadi syarat sah Jumaat berjemaah. Bila syarat sah Jumaat berjemaah, untuk melengkapkan berjemaah kena niat imam, kena niat makmum dalam takbiratul ihram. Apabila takbiratul ihram saja aku sembahyang fardu Jumaat 2 rakaat kerana Allah, tidak niat berjemaah, maka sembahyang itu tidak sah daripada awal lagi. Pada ni. Jadi untuk melengkapkan syarat sah berjemaah, wajib niat berjemaah di dalam takbiratul ihram. Imam niat menjadi imam, makmum niat menjadi makmum. Dia gitu. Ada ni. Hak Jumaat. Termasuk juga hak syarat sahnya sebagaimana Jumaat. Syarat sah sembahyang tersebut adalah berjemaah, adalah sembahyang ulang. Sembahyang yang diiadahkan. Sembahyang yang diulang. Apa makna sembahyang yang diulang? Dia sembahyang dah fardu. Dia sembahyang dah fardu. Kemudian dia nak ulang sembahyang fardu kali yang kedua. Pada ni. Jadi nak ulang sembahyang fardu kali kedua, syarat sah ulang kali kedua adalah berjamaah. Faham tak ni? Ulang seorang diri haram serta tidak sah. Ini ingat baik ni. Ingat baik. Allah semayang tak khusyuk tadi, saya nak ulang balik tak boleh seorang diri. Ada orang ceramah, dia mengajar, saya pagi tadi semayang subuh lupa nak baca kunut subuh. Saya semayang subuh semula, dia kata. Orang mengajar tu. Saya semayang subuh semula kerana saya lupa baca kunut. Sembahyang subuh semula tu berjemaah ke sembahyang seorang? Sembahyang seorang haram setidak sah, mana boleh ulang. Dan saya kunut saya tak baca, cacat lah sembahyang tu. Ada ni.
Sama lah juga. Tadi saya semayang tak khusyuk. Nak semayang semula tak boleh. Tapi semayang tak khusyuk tu pahala dia kurang lah. Yang ada ni. Lepas tu macam mana tu nak tampung kekurangan? Semayang semula tak boleh. Nak tampung kekurangan, perbanyakkan semayang sunat. Tu jalan dia. Bukan diulangi semayang kurang sempurna tadi. Nah, pada ni. Dia ada sembahyang yang boleh diulang tanpa berjemaah. Sembahyang yang berlaku kesalahan yang khilaf ulama pada sahnya. Pada ni. Sembahyang tu berlaku satu perkara yang ada ulama kata apa yang berlaku tu menyebabkan sembahyang kamu tu tidak sah. Tapi mazhab Syafi'i kita sah contohnya. Maka tu sunat ulang. Boleh tu, seorang diri pun boleh ulang lah. Sebab apa? Sebab kita kira atas pandangan kata tidak sah tu, tak ada lagi sembahyang kita. Bukan panggil ulang sebenarnya. Tapi bagi kita, apa yang kita lakukan tu sah. Maka ulang tu hanya nak meraihkan, nak memelihara pandangan kata tidak sah. Dia gitu. Ada ni. Berlaku satu perkara yang ada ulama kata tidak sah semayang, jadi batal semayang kita tu. Walaupun mazhab Syafi'i tidak batal, sunat kita ulang. Tu je. Seorang diri ni, seorang diri ni. Ada pun tinggal kunut, tak ada ulama kata tidak sah semayang. Bukan mazhab Hanafi baca kunut tu bid'ah pula jadinya. Baca kunut tu bid'ah pula mazhab Hanafinya. Tak ada ulama yang kata tinggal kunut tu batal semayang. Tapi mazhab Syafi'i kata cacat kudung sebab tinggal sunat abad. Tampalnya dengan sujud sahwi. Sujud sahwi pun tak juga. Maka semayang tu kudung lah. Sudah semayang nak ulang tak boleh. Sebab semayang tu sah dah. Ada pun kalau kita semayang, sudah semayang, tengok di tapak kaki kita ada tahi cicak. Hak tu bukan namanya ulang. Tapi kita cakap kita, kena ulang dah lah semayang. Sebab apa? Tak sedar di tapak kaki ada tahi cicak. Ada ni. Itu kita cakap panggil ulang. Itu bukan ulang, itu semayang semula. Ulang ni benda ada dah. Lepas tu ulang ke mana? Ulang. Ulangan. Ulangan. Ada dah sebelum tu. Ada. Lepas tu ulangan, mengulangi kembali apa panggil ulang. Tapi kalau ada tu kita tak ada sebab tidak sah, sebab ada najis di tapak kaki tak cicak, maka ulangnya pun tak ada lagi sembahyang pertama. Pada ni. Tapi kita cakap kena ulang semula sembahyang. Tak cicak ada kaki. Kena ulang sembahyang. Tak sedar, ambil kain plakar, cari. Pada ni. Ulang semayang, tak teringat kain pelekat kena kecing cucu. Tu tak panggil ulang tu. Tu semayang tidak sah. Tapi cakap kita ulang. Dah. Ulang ni hak semayang molek-molek dah. Lepas tu ulang, orang panggil ulang. Sudah semayang tengok-tengok kaki ada cicak. Ada pun ni tambahan. Ada pun kita semayang atas jadah. Sudah semayang kita nak berdiri tak tahan duduk atas latar. Sakit pinggang ke apa, dia pun bangun duduk atas kursi. Atas kursi sedap sikit, nak berdiri, nak baca Quran sedap sikit. Duduk atas latar lama-lama ni sakit pinggang, lenguh. Dia pun turun dari sejadah, dia pun pergi duduk atas kursi. Dia pergi duduk atas kursi, dia pun angkat kaki tengok di kaki dia tak cicak. Ni ada ihtimal, ada keberangkalian. Ada ihtimal ni, ada kalau kita cakap agak keberangkalian. Gitu dah. Ada keberangkalian, tak cicak tu ada ketika kita semayang dan ada ihtimal, kita panggil ihtimal. Ada keberangkalian ketika semayang tak cicak tak ada lagi.
Kaki kita pijak tak cicak semasa kita nak pergi duduk atas kursi tu. Ni apa? Ada keberangkalian. Maka ni sunat ulang. Sunat je. Tak wajib. Ada pun sudah semayang, akak kaki ada tak cicak, ada ihtimal juga. Masa semayang tak cicak tak ada lagi. Beri salam cicak pun pergi bubuh situ tadi. Gitu. Ada keberangkalian seumpama tu. Tak ada tu wajib ulang. Bukan wajib ulang, wajib semayang semula. Tu panggil semayang semula. Tapi ayat ulang tu bukan kata salah. Tapi ulang Nabi faham molek ni. Maknanya ulang. Kita pernah ulang semayang kita tidak sah. Itu tak panggil ulang. Itu semayang semula. Hak ni semayang tu comel-comel dah. Semayang tu sah dah. Semayang tu sah dah. Ada ni. Cuma kita nak ulang. Nak ulang tu. Nak ulang syaratnya adalah berjamaah. Syaratnya berjamaah. Ada ni. Kemudian kita ulang semayang kali kedua dalam keadaan berjemaah. Semayang pertama macam mana? Adakah semestinya semayang pertama tu kita semayang seorang? Ataupun semayang pertama tu dia semayang kena berjemaah? Dia tu ada dua pandangan di situ. Ada setengah pandangan nak semayang ulang, syaratnya semayang pertama tu seorang diri. Jadi semayang seorang diri, tiba-tiba anak baru balik. Tanya anak, kamu semayang ke belum? Tak semayang lagi mak. Semayang mak mula. Tadi mak semayang seorang. Itu dia panggil ulang. Yang mana semayang pertama seorang diri. Kalau semayang pertama berjemaah dah, satu pandangan mengatakan tidak boleh ulang. Satu pandangan laginya, walaupun semayang pertama tu berjemaah dah sekalipun, tetap sunat ulang kali kedua dalam keadaan berjemaah sebagaimana pernah berlaku pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siap berjemaah Nabi dengan para sahabat. Nabi dengan para sahabat siap berjemaah. Datanglah sahabat yang tak sempat nak berjemaah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi tanyalah di kalangan sahabat tu, siapakah yang nak tolong berjemaah dengan sahabat yang datang kemudian, yang tidak sempat berjemaah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka baru seorang sahabat berjemaah dengan sahabat yang ketinggalan tadi. Jadi sahabat yang bangun mengulangi itu, sahabat tu sudah semayang berjemaah dah kali yang pertama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada ni. Mana kalau berjemaah dah pun sekali pun, kita boleh ulang, disunatkan ulang. Tapi yang kita nak cerita di sini adalah semayang kali kedua, syarat sahnya adalah berjamaah seorang diri, haram setidak sah. Malaikat tadi ulang seorang diri dalam keadaan semayang kita tu ada ulama kata batal. Hati je. Itu dia panggil ulang tapi semayang seorang diri. Kalau dah ulang seorang diri, haram serta tidak sah. Jangan dah ajar gitu. Semayang kurang khusyuk, ulanglah semayang tu. Ajar apa seumpama tu. Dah semayang kurang khusyuk, semayang tu pahala kurang. Semayang tu cacat. Macam mana nak menampal? Perbanyakkan semayang sunat, bukan mengulangi semayang fardu, bukan. Jadi nak mengulangi semayang fardu, syarat sahnya adalah berjamaah. Kemudian hak regu kita tu, hak saya contoh tadi, anak baru balik, kebetulan kita sudah dah semayang. Tertanya anak semayang ke belum, dia belum sembahyang. Okeylah, semayang mak pula lah, mak mayang dah tadi. Jadi sekarang ni mak ni mengulangi, i'adahkan semayang. Maka syaratnya adalah berjamaah. Maka mak tadi wajib niat berjemaah dalam takbiratul ihram. Kalau mak jadi imam, niat imam. Kalau mak ulang ni jadi makmum je, anak jadi imam, niat makmum. Kemudian hak anak semayang kali yang pertama ni, dia tak wajib berjemaah.
Dia fadilah aja berjemaah. Faham tak ni? Dah kalau mak ulang niat berjemaah, anak tak niat berjemaah, berjemaah mak tu sah ke tak? Sah. Walaupun regu dia anak tu tak niat berjemaah sekalipun, sebab dia bukan semayang ulang, dia semayang kali pertama. Berjemaah fadilah, bukan syarat sah, tapi berjemaah lah, faham di sini. Dia kena berjemaah lah, itu fadilah. Tapi berbeza dengan berjemaah mak yang ulang ni. Berjemaah mak yang ulang ni adalah syarat sah. Berjemaah anak yang semayang kali pertama ni fadilah. Tiba-tiba anak ni tak mahu fadilah, dia tak niat imam, dia tak niat makmum, mak sah je. Sebab apa? Sebab sah berjemaah tu. Pandai ni. Tapi sama-sama niat berjemaah lah ni, salah faham ni. Bukan suruh anak yang semayang pertama tu tak niat berjemaah, bukan fadilah, niat berjemaah lah. Kalau anak jadi imam, niat imam. Kalau anak jadi makmum, niat makmum. Tapi kita nak sebut di sini berkaitan dengan mak yang ulang tu. Syarat sah ulang adalah berjemaah, maka wajib niat berjemaah di dalam takbiratul ihram. Jadi kena niat qasa, ta'arud, ta'ayyun nafsah, niat sebagai imam, niat sebagai makmum, menentukan dia berjemaah yang menjadi syarat untuk sah semayang ulang. Dia gitu. Pada ni. Kemudian berkaitan dengan berjemaah semayang ulang ni, berjemaah semayang ulang, dia kena berjemaah sampai ke salam. Dia syaratnya berjemaah sampai ke salam. Berjemaah sampai ke salam. Ada ni. Berjemaah sampai ke salam. Dia berbeza dengan sembahyang Jumaat. Kita berbeza dengan sembahyang Jumaat. Berbeza dengan sembahyang Jumaat. Sembahyang Jumaat syarat sahnya berjemaah. Cukup satu rakaat sah dah berjemaah Jumaat ni. Ada ni. Sekarang sembahyang Jumaat syarat sahnya berjemaah. Semayang ulang syarat sahnya berjemaah. Ada ni. Tetapi sembahyang Jumaat syarat sah berjemaah bukan siapa ke mesti 2 rakaat. Tak syarat 2 rakaat. 1 rakaat berjemaah sah dah Jumaat. Ada ni. Semayang ulang syarat sahnya berjemaah sampai ke salam. Ada. Ini beza ni, beza. Kita banyak perkara lah, banyak perkara. Kita kena ada catatan lah. Tapi kalau kita otak geliga, tercatat dah di sini, di otak. Masuk, lekat. Masuk, lekat, tak keluar dah. Kita kalau masuk keluar, dia kata bukan kata masuk keluar ustaz, banyak sangat, dia kata tak ada nak ambil, dia kata banyak sangat, limpah macam air banjir ni lah. Limpah, banyak sangat hujan, limpah. Jadi banyak sangat cerita, limpah, dia kata tak sempat nak ambil. Catatlah. Dia Jumaat memanglah syarat sahnya berjamaah, tetapi memada berjemaah pada rakaat yang pertama. Pada ni. Pertama makmum. Imam rakaat pertama, kedua sekiranya makmum tu rakaat pertama. Maksudnya apa? Jadi rakaat pertama makmum berjemaah dengan imam. Naik rakaat kedua. Tiba-tiba makmum sakit perut contohnya. Nak tunggu imam tak boleh. Imam macam surah panjang Jumaat ni. Makmum pun niat mufarakah, semaya seorang, rokong iktidal sujud, lepas tu beri salam, lepas tu pergi qada hajah contohnya. Sah ke tak? Sah. Lepas tu kan kata Jumaat syarat sahnya berjemaah, 1 rakaat boleh dah tekan. Maka sahlah Jumaat. Boleh dah 1 rakaat. Ni contoh. Faham tak? Ataupun makmum ni mari lambat. Imam rakaat kedua dah baru dia sapa. Maka dia pun takbir niat sebagai makmum.
dapat satu rakaat dengan imam yang sedang rakaat kedua. Imam tasyahud akhir beri salam. Dia pun bangun tambah satu rakaat lagi. Sah Jumaat. Kenapa? Kerana disempat berjemaah satu rakaat dengan imam. Dia gitu. Dia untuk sah Jumaat, syarat berjemaah cukup satu rakaat. Bukan semestinya dua rakaat. Tapi berjemaah dua rakaat lah orang sama-samanya. Pada ni. Dia ada juga barangkali lah. Dia berjemaah satu rakaat je ada mungkin. Ada kapung-kapung kalau dululah. Tu imam tasyahud akhir tu start mutu balik tau. Itu dia pandai tu. Dia berjemaah serakaat dengan imam, rakaat kedua dia mufaraqah. Dah, dia sudah awal. Imam tasyahud akhir, dia pun start mutu dia balik. Gitu. Bukan ni budak nakal semayang Jumaat budaknya. Dia duduk kacau ke budak-budak tengah semayang. Ni kita sungguh ni. Bukan pandai ni. Dia tak semayang Jumaat pun. Jangan ada setengah-setengah masjid termasuk di kawasan bandar ni. Kalau dululah. Rakaat kedua Jumaat tu masih lagi bunyi bising belakang. Ramai orang duduk tanah, duduk bersembang, tak semayang. Kita tengok orang semayang tu hak sekolah-sekolah menengah belah Kedah. Mana kalau kita kata balik-balik belah Kedah. Hak budak-budak ni semayang molek atas. Ni hak sekolah menengah ni. Hak perangai duduk tanah, tak semayang. Duduk tamu tu, orang semayang atas, tidak semayang. Pada ni, ayah duduk semayang dalam tu, tak sedar dah anak belakang ni. Lepas tu macam nak pantau, suruh mak dia lah pantau. Mak dah Jumaat kan pantau kita tengok anak kita buat perangai apa. Orang ke Jumaat dia ke Jumaat, orang balik Jumaat dia balik Jumaat, dia semayang ke dah. Tengok kau sikit. Lepas tu pihak masjid tu molek tau. Orang hok dok semayang belakang tu, hok budak-budak bukan budak kecil ni. Budak kecil dah buat perangai, budak kecil dia takut nak buat perangai. Budak kecil kalau rendah dia semayang datang masjid. Ni cerita dululah sebelum Covid ni. Hok besar-besar dok semayang. Moleknya pihak masjid latih seorang ambil gambar. Lepas tu masuk dalam WhatsApp kapung. Inilah budak-budak yang tak semayang Jumaat. Ibu bapa ambil perhatian. Masuk dalam WhatsApp kapung. Jadi ya, gitu ada. Masuk dalam WhatsApp kapung. Kena piak aja apa ni. Baru tahu anaknya tak semayang Jumaat. Orang ayah ke Jumaat dia ikut. Ayah balik Jumaat dia balik dengan mutu dia. Mutu suku-suku dak semayang. Kalau saya sebut tadi imam tasyahud akhir start mutu tu dah dia bukan yang mufaraqah, dia tak semayangnya. Jadi Jumaat ni syarat sah berjemaah syarat sah memada satu rakaat. Tetapi kalau dia mari imam sudah i'tidal rakaat yang kedua. Lambat sangat. Dia siapa-siapa imam sudah i'tidal rakaat yang kedua. Dia dapat tak satu rakaat dengan imam? Tak dapat Jumaat. Dia ikut imam. Imam i'tidal dia pun Allahu Akbar, dia pun lepas tangan i'tidal bersama dengan imam, tapi tak dapat Jumaat. Lepas imam salam tambah 4 rakaat zuhur. Tapi niat ketika takbir untuk ihram tu dia niat wajib niat Jumaat dan wajib niat berjemaah. Walaupun semayang tu jadi zuhur, wajib niat Jumaat. Wajib niat Jumaat walaupun semayang tu jadi zuhur tak syarat berjemaah. Tak. Wajib niat Jumaat, wajib niat berjemaah. Semayang tu jadi zuhur. Bila jadi zuhur, adakah syarat berjemaah? Tidak. Tetap wajib niat berjemaah macam Jumaat walaupun di semayang tu jadi zuhur. Ni dia panggil niat lain, buat lain. Niat lain, niat Jumaat, buat lain, buat zuhur. Dan memang sahih dah zuhur. Dan imam i'tidal dah rakaat kedua. Mana dapat Jumaat lagi? Tapi wajib niat Jumaat dan wajib niat berjemaah. Imam beri salam tambah 4 rakaat jadi zuhur. Tak payah niat zuhur dah. Jadi zuhur je. Kenapa wajib niat Jumaat juga tu? Takut-takut kan imam ada tertinggal apa-apa rukun di tengah semayang. Imam pun tambah 1 rakaat lagi. Boleh Jumaat dia. Dia gitu. Faham tak ni? Jadi Jumaat syarat sah berjemaah cukup 1 rakaat. Mayang ulang wajib berjemaah sampai ke salam.
pada ni. Sampai ke salam. Bukan kata satu rakaat tidak sampai ke salam. Sehingga kan imam beri salam dah. Kita makmum sembahyang ulang. Imam beri salam dah. Kita melengah-lengahkan salam. Lambat kita beri salam. Sehingga kan kita ni jadi sembahyang itu lama. Batal sembahyang kita. Imam beri salam, kita duduk berdoa lagi. Sekarang ni imam beri salam, kita panggil berjemaah ke munfarid? Dipanggil munfarid seorang diri. Kita sembahyang ulang tu. Jadi kalaulah mentakhirkan salam sekira-kira terputus dah dia macam dengan imam tu. Imam beri salam lama dah, dia tak salam lagi. Dia sembahyang ulang ni. Maka batal sembahyang dia. Sembahyang ulang ni. Kalau itu sembahyang berjemaah pertama tu, imam beri salam dah, kita tak beri salam lagi, tak ada apa-apa pun. Tak ada apa-apa pun. Imam beri salam dah, kita masih lagi duduk membaca doa. Tak apa. Dia tak syarat kata imam beri salam, kamu segera memberi salam. Tidak tak? Tak makruh pun. Ni ada orang kata imam beri salam, jangan bercerah. Tak. Imam beri salam, sudah terputus kita dengan dia. Bila sudah terputus kita dengan dia, tak ada kaitan dah kita dengan dia. Bila tak ada kaitan dah kita dengan dia, kita nak berdoa boleh setengah jam pun tak apa. Faham tak ni? Jangan salah faham ni, berdoa setengah jam tak teringat nak beri salam, pakai bang balik gitu kan. Pada ni nak cerita, tak syarat segera memberi salam. Sebab apa? Sebab imam sudah selesai sembahyang, kita sudah tidak terikat dengan imam, maka kita lambat beri salam pun tidak makruh. Dia berbeza dengan imam tasyahud akhir. Kita sujud lama, sujud yang kedua, tu makruh sebab kita masih lagi makmum. Kita masih lagi mengikut imam, kita masih lagi terikat. Imam sudah tasyahud akhir, segera tasyahud akhir. Saya nak berdoa dalam sujud terakhir, nanti sembahyang ba'diyah. Berdoalah dalam sujud sembahyang ba'diyah pula tu, sejam pun tak apa. Sebab apa? Sebab sujud rukun panjang, tak ada masalah, sejam pun tak apa. Tapi kalau makmum, makruh. Tapi kalau imam beri salam, kita sudah terputus, tak ada dah tak imam. Kita nak berdoa lah lama mana pun, tu tak makruh tu. Sebab itulah kalau sembahyang ulang, dia syarat berjemaah sampai ke salam, imam dia sudah beri salam, dia makmum ulang ni, dia berdoa panjang-panjang, sekira-kira terputus dah dia dengan imam beri salam lama ni, batal sembahyang. Sebab apa? Sebab sembahyang ulang jadi seorang diri dalam masa yang lama. Dia gitu. Jadi kalau sembahyang Jumaat, syarat sah berjemaah sekurang-kurang 1 rakaat. Kalau sembahyang ulang, syarat sah berjemaah sampai ke salam. Kemudian satu laginya, syarat sah berjemaah adalah sembahyang jamak takdim kerana hujan. Satu laginya, sembahyang yang kita nazarkan untuk berjemaah. Kita nazar, jikalau dapat sekian, wajib atas aku berjemaah sembahyang zuhur hari ni. Contohnya. Maka niat berjemaah tu wajib. Sebab apa? Sembahyang tu dinazarkan untuk sembahyang dalam keadaan berjemaah. Wallahu a'lam. Ini kitab 20 sifat hati yang keji dan terpuji. Muka surat 28. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Di antara kata-kata yang berdosa ialah berdusta, mengumpat, berbantah-bantah, mengejek, menyenda-nyenda, berseluruh dengan kata-kata yang menimbulkan kemarahan dan dendam, dan memuji-muji
yang menjadi punca kebinasaan kepada yang dipuji. Jadi kita bicara yang terdahulunya adalah mengumpat. Mengumpat, zikruka akhaka bima yakrah, menyebut oleh engkau akan saudara engkau dengan barang yang ia benci, sama ada sebelah hadapan ataupun sebelah belakang, dipanggil mengumpat. Kemudian yang dipanggil mengumpat ni, hak kita kata tu perkara sebenar, dipanggil mengumpat. Kalau perkara tu tak sebenar, dia panggil fitnah, bukan dia panggil mengumpat. Itu kena faham molek tu. Lepas tu saya sebut berulang-ulang kali. Mengumpat bukan kata sebelah belakang. Kata sebelah hadapan, kata sebelah belakang dengan perkataan yang dibenci oleh saudara kita, saudara seagama, maka hukumnya mengumpat. Tak ada mengumpat kata sebelah belakang, salah gitu. Mengumpat, Nabi takrifkan sendiri. Nabi yang definisikan takrif mengumpat. Nabi yang definisikan. Lepas tu kata Imam Ghazali, takrif mengumpat, definisi mengumpat adalah ijma' ulama sebagaimana yang didefinisikan oleh Nabi SAW sendiri. Apa dia mengumpat? Nabi kata zikruka akhaka bima yakrah, menyebut oleh engkau akan saudara engkau dengan barang yang ia benci. Bukan Nabi kata menyebut oleh engkau akan saudara engkau di belakang. Tidak. Di hadapan ke di belakang ke, dipanggil mengumpat. Kalau apa yang kita kata tu saudara kita benci, adapun apa yang kita kata tu atas jalan nasihat, itu dibenarkan. Dia benci juga, dia terasa hati juga, dia tersinggung juga, pada tegur dia, itu tak panggil mengumpat, dia panggil nasihat. Pandai ni. Dan apa bezanya? Dia benci juga. Dia mengumpat lain, nasihat lain. Mengumpat ini untuk merendah-rendah, menjatuhkan orang. Nasihat ni untuk perbaiki orang. Faham tak ni? Contoh-contoh. Kalau kata dengan majikan, majikan ni dia cakap memanglah kuli dia tu, pekerja dia memang tak puas hatilah. Tapi majikan kata ni nak merendah-rendah, nak menjatuh ke, nak comel dia. Lain. Cara bercakap majikan pun lain. Kalau jenis majikan yang sombong, yang memang tak berkenan dengan orang bawahan dia tu, dia kata tu tujuan untuk merendah-rendah, untuk menjatuh, untuk menghina atau mengumpat. Tapi dia cakap nak perbaiki, nasihat, ayatnya lain. Faham tak ni? Ayatnya lain. Tapi pekerja tu terasa hati juga. Mai duk nasihat ke dia. Tu dia tak panggil mengumpat, dia panggil nasihat. Ayat yang berbeza, cara yang berbeza. Ayat yang berbeza, cara yang berbeza. Mengumpat ni dengan cara untuk menjatuhkan, dengan cara untuk menghina. Adapun nasihat ni dengan cara ayat yang mana untuk perbaiki, untuk menegur. Dah dia boh pula. Hak bawahan tu tanggungjawab dia. Apa-apa hal nanti akan naik ke dia, ke boh, ke ketua. Maka dia pun nasihat, ubah perangai, jangan mengulangi perangai tak baik ni. Dia memanglah tak puas hati boh kata gitu ke dia. Tapi boh kata tu untuk menjatuhkan dia, untuk menghina dia, dah untuk memperbaiki dia. Kalau masa kita tak berubah, akan dihentikan kerja. Itu nasihat. Faham tak ni? Tapi ayat menjatuh, menghina, mengurangkan seseorang ni lain dengan ayat untuk memperbaiki. Memperbaiki itu dipanggil nasihat. Kemudian berkaitan dengan mengumpat ni, saya nak sentuh sedikit. Hak haram ijma' ulama'. Ada mengumpat yang dibenarkan pada syarak, diistisnakan, dikecualikan daripada mengumpat yang diharamkan ijma' ulama'. Nak sentuh sedikit lah. Jadi dalam kitab Penawar Bagi Hati didatangkan 6 keadaan, 6 suasana yang mana namanya samalah, namanya mengumpat, tetapi diharuskan pada syarak. 6 keadaan ni diharuskan pada syarak ijma' ulama' pula.
Hukum asal mengumpat haram ijma' ulama. 6 keadaan ni diharuskan pada syarak, dibenarkan pada syarak, ijma' ulama juga. Kalau dalam kitab penama bagi hati, muka surat 30. Kalau dalam kitab Hidayatus Salikin, muka surat 60. Kalau dalam kitab Sairus Salikin, juzuk yang 3, muka surat 87. Saya bawa ni Sairus Salikin. Dalam kitab Sirajut Talibin, syarah pada kitab Minhajul Abidin karangan Imam Ghazali rahimahullah, muka surat 380, juzuk yang pertama. Kalau dalam kitab Dalilul Falihin, syarah kepada Riyadus Salihin Imam Nawawi, Dalilul Falihin, juzuk yang keempat, muka surat 365. Kalau dalam kitab Al-Azkar, kitab hadis Imam Nawawi, muka surat 303. 6 keadaan ni yang dibenarkan mengumpat. Dulu pernah timbul isu mengumpat yang dibenarkan pada syarak. Orang pun mana ada mengumpat yang dibenarkan pada syarak? Ajaran karuk belaka ni. Dulu pernah kan? Pada ni bila didatangkan pembicaraan ada mengumpat yang dibenarkan pada syarak, ramailah orang jahil yang ulah. Saya tak pernah dengar pun orang mengajar mengumpat dibenarkan pada syarak. Tak pernah dengar, kamu tak belajar, kamu jahil. Lepas tu saya sebut nama-nama kitab tadi tu. Kitab Jawi je, penawar bagi hati, muka surat 30. Kitab Hidayatus Salikin, hak Jawi tu je, muka surat 60. Surat 60 tu hak nipis, tu hak tebal. Tu saya tak tahu muka surat dia, sebab dia ada 2 cetakan Hidayatus Salikin. Ada hak nipis, ada hak tebal. Saya sebut ni hak nipis, muka surat 60. Hak tebal muka surat berapa dah tahulah. Nah tu hak Hidayatus Salikin. 6 keadaan yang dibenarkan mengumpat pula ijma' ulama. Orang ni pakat ulah apa tu ajaran karuk tu. Mana ada pun orang mengajar mengumpat yang dibenarkan pada syarak. Bukan tak ada pernah mengajar, kita yang tak pernah belajar. Ini saya sebut cara ringkas lah. 6 tempat. Masa cepat masa. Tinggal 5 minit lagi. Allah lah. Baru masuk gear berapa baru ni. Nak habis masa dah. Tu pun tambah dah 10 minit tu. Daripada 10.30 asal di tasing Quran kepada 10.40 di Masjid Besar ni, tambah 10 minit. Tadi saya start lewat tadi 95 minit tadi. 95 minit berarti 10.45. Dah sungguh ni. Dah kita mula 95 minit. 95 minit. Jadi kita berhenti 10.45. Ada 10 minit lagi. 10 minit tu lega sikit. Sebab tengok jam ada 5 minit ni. Ada 10 minit lagi. Jadi 6 keadaan yang dibenarkan mengumpat. Yang pertamanya, kita cerita kejahatan seseorang kepada diri kita kepada pihak berkenaan. Macam mana? Kepada pihak berkenaan. Pada ni kita geripuk, contohlah kita geripuk ke polis ke, kita geripuk ke Tok Kodi ke, contoh. Jadi jumpa polis nak cerita keburukan kejahatan seseorang kepada diri kita. Kita jumpa polis, polis pun tanya, nak ripuk apa? Nak ripuk orang buat ke dia begini. Siapa orang tu? Minta maaf Datuk, tak boleh mengumpat ke orang. Siaplah, polis pun pening jadinya. Ceritalah. Hati dibenarkan. Sebab apa? Sebab kita cerita keburukan kejahatan supaya orang yang berkuasa tadi itu boleh melepaskan kita daripada kejahatan. Ada ni. Samalah. Isteri pergi mengadu kepada Qadi. Isteri pergi mengadu pada Qadi itu apa benda tu? Cerita benda baik. Faham, lagi mengadu. Kalau cerita benda baik, bukan tu Qadi lah tempat dia. Kan ada. Jumpa tu Qadi, saya mari. Tu Qadi tanya nak ripuk apa? Bukan nak ripuk, nak beritahu suami saya baik. Gitu. Tu Qadi pula penipalanya. Jadi orang isteri, orang perempuan jumpa tu Qadi ni nak cerita keburukan kejahatan suami. Mengumpat ke tak? Mengumpat lah. Kena kepada ta'rif, mengumpat, namanya mengumpat. Memang namanya mengumpat, tetapi dibenarkan. Itu yang dibenarkan.
Ada ni. Dia mengumpat antara suami isteri lah, mengumpat yang paling huduh. Hak mengumpat yang tidak dibenarkan. Hak ni hak mengumpat yang dibenarkan. Hak mengumpat yang tidak dibenarkan. Hak tu paling huduh. Isteri perempuan jumpa kawan-kawan dia, dia puduh ke suami dia macam-macam. Lepas tu balik dengan suami tu juga. Kerana gitu. Puduh ke suami macam-macam, tinggal lagi cari tok lelaki lain baru jadi. Suami ni pula jumpa kawan-kawan dia, dia cerita keburukan isteri dia macam-macam, tapi balik isteri tu juga. Ada ni. Isteri puduh suami, suami puduh isteri, lepas beranak, lepas beranak. Beranak sama-sama. Duk berkelahi sama, duduk mengata sama. Lepas tu macam mana boleh beranak? Ada ketika lah damai. Ketika damai telah jadi anak tu. Lepas tu berkelahi pula. Berkelahi lah. Lepas tu isteri memburuk-burukkan suami. Suami memburuk-burukkan isteri. Tapi masa lagi hidup bersama. Ni mengumpat yang paling keji orang panggil. Ada ni. Sebab antara suami isteri ni tidak ada rahsia. Semua orang ada kekurangan. Tersembunyi ataupun terbuka, itu je. Ada ni. Tapi antara suami isteri tidak ada keburukan yang tersembunyi. Ada ni. Sebab tu syarak mengharamkan mengumpat cerita keburukan, sebab tak akan habis mengumpat ni. Sebab semua orang kita boleh cerita keburukan, tak ada seorang pun maksum. Sebab itulah yang tidak boleh diumpat adalah Nabi SAW. Tidak boleh diumpat. Orang kafir Mekah bukan umpat, bohong, fitnah je ke nabinya. Umpat ke Nabi tidak ada. Sebab Nabi tidak ada keburukan. Ada ni. Maka Nabi tak boleh diumpat sebab tidak ada keburukan. Maknanya hak adanya fitnah, bohong atau ada. Adapun kita yang tidak maksum ni, memang semua orang boleh diumpat. Sebab itulah Al-Quran melarang, wala yarta' ba'dukum ba'da ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Jangan mengumpat. Tu Quran larang tu. Ada ni. Jangan mengumpat. Quran larang. Macam Quran larang jangan makan riba, jangan makan harta anak yatim, jangan kamu hampiri zina, jangan kamu mengumpat. Ni mengumpat tu haram dosa besar. Jangan mengumpat, setengah kamu akan setengah. Sebab apa? Sebab kalau syarat membenarkan mengumpat, tak ada lah, semua boleh umpat semua lah. Sebab tak ada orang tidak ada keburukan. Sebab tu syarat melarang mengumpat. Jadi antara suami isteri lagilah. Sebab apa? Sebab memang tahu keburukan, kelemahan masing-masing. Lagilah kena pelihara. Ada pun hak jumpa kodi ni, hak ni bab lain pula. Keburukan suami yang memudaratkan isteri, kejahatan suami yang memudaratkan isteri dan anak-anak. Pada ni. Jadi pergi jumpa Tok Kodi, maka isteri pun cerita keburukan. Dipanggil isteri mengumpat. Yang Tok Qadi pula dipanggil orang yang mendengar umpatan. Ada ni. Jadi bersekutulah Tok Qadi yang mendengar umpatan. Bersekutu pada umpatan perempuan tadi kepada suami dia. Bersekutu ke mana? Kalau isteri yang mengumpat suami diharuskan pada syarak, maka Tok Qadi yang mendengar pun bersekutu juga. Diharuskan pada syarak mendengar umpatan. Gitu ialah bersekutu. Orang yang mendengar, al-mustami'u syariku qail wa huwa ahadul mukhtabaini. Orang yang mendengar dia bersekutu dengan orang yang berkata. Orang yang mendengar ada salah seorang berdua orang yang mengumpat. Jadi orang mendengar, hukum dia sama macam orang mengumpat. Ada ni. Sama hukum. Sama hukum ke mana? Kalau mengumpat tu yang diharamkan, mendengar pun diharamkan. Kalau mengumpat tu dibenarkan, maka mendengar pun dibenarkan. Dia gitu. Sekutu. Hak haram, haramlah yang mendengar. Hak dibenarkan, dibenarlah yang mendengar. Itu panggil sekutu. Al-mustami'u syarikul qail, Nabi kata. Orang yang mendengar umpatan bersekutu dengan orang yang berkata, orang yang mengumpat.
Jadi kalau orang yang berkata mengumpat ni, umpatan yang dibenarkan, yang mendengar pun mendengar umpatan. Umpat, memang betul umpatan. Bukan tidak panggil umpatan ni ingat baik. Kena takrif mengumpat, mengumpatlah nama dia. Yang mendengar yang berkata dipanggil mengumpat, yang mendengar dipanggil dengar umpatan. Tetapi hak dibenarkan pada syarak. Yang mengumpat pun umpat yang dibenarkan pada syarak, yang mendengar pun mendengar umpatan yang dibenarkan pada syarak. Kalau tidak, tu qadi beratlah dianya. Ada ni. Lepas tu mari suami pula cerita macam-macam. Tu. Ada. Ini panggil apa ni? Hak umpatan yang dibenarkan. Kenapa? Kerana nak menghilangkan kezaliman yang menimpa akan diri kita, supaya dihukumkan akan orang yang buat zalim kepada kita, supaya diambil tindakan pada orang zalim pada kita. Pada ni, maka tu umpatan yang pertama yang dibenarkan pada syarak. Tapi kalau semata-mata suami isteri cerita keburukan antara satu sama lain, itu umpatan yang sangat keji. Sebab apa? Hidup bersama pasti tahu keburukan, tahu kekurangan. Lepas tu kita pun menceritakan keburukan sesama pasangan kita, kemudian hidup bersama sampai ke mati juga. Jangan main ayah haji dengan mak haji pun. Jangan. Puduh juga kita dengar pun serem. Ayah haji dengan mak haji padahal tak ada payah dahnya. Sebab apa? Puluh-puluh tahun lah bercucu bercicik dah. Tapi duk buruk semacam duk cerita. Tapi bukan beranak, bercucu bercicik. Ada ni. Sama ada dia kata benda-benda kekurangan ni sebelah hadapan ke, sebelah belakang ke, namanya mengumpat. Kerana suami isteri ni mudah minta maaf berkali tau. Mudah minta maaf tau. Mudah minta maaf. Sudah semai minta maaf, dah mai minta maaf, lepas tu ngumpat, lepas tu minta maaf, lepas tu ngumpat. Ingat baik, minta maaf ni salah satu dari rukun mengumpat. Tapi nak lepas dosa mengumpat, dia kena cukup rukun mengumpat yang lain. Rukun taubah yang lain, rukun taubah. Menyesal kerana mengumpat. Tinggal perbuatan mengumpat. Azam pula di hati tidak akan mengumpat di masa akan datang. Barulah diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita minta maaf dengan suami kita minta maaf dengan isteri kita, suami kita maafkan, isteri kita maafkan, tapi kita tidak mencukupkan rukun taubah, dosa kita kekal. Sebab apa? Sebab kita hanya melengkapkan satu daripada 4 rukun taubah, minta maaf, dimaafkan. Satu daripada 4 baru tu, 3 lagi mana? Sebab dosa kita bukan dosa dengan anak Adam. Dosa kita bukan dengan suami, dengan isteri. Dosa kita dengan Allah. Sebab yang larang adalah Allah Ta'ala. Pandang ni. Jadi kita kena minta ampun dengan Allah. Selepas kita minta maaf sesama kita, nak minta ampun dengan Allah, kena lengkapkan lagi 3 rukun taubah. Menyesal kerana mengumpat. Sekarang kita tinggal ada kerjaan mengumpat. Azam pula di hati, di masa akan datang kita tidak akan mengulangi mengumpat. Bahawa dia panggil taubah. Bukan hanya minta maaf saja. Kena. Itu kena jagalah. Hak mengumpat yang tidak dibenarkan. Ni kita cerita mengumpat yang dibenarkan pada syarak. Yang pertama, untuk supaya pihak berkuasa ambil tindakan untuk menghilangkan kezaliman yang kena ke atas diri kita. Jadi kita hanya sempat satu daripada 6 keadaan yang dibenarkan mengumpat. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifin, Allahumma allimna ilma akdamin, wa fahimna famasabikin, warzuqna riqat talibin. Allahumma zidna ilma wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.